Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton live FB Book bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pengajian Tinggi atau lebih dikenali sebagai BKPA. Saya Nasruddin Yahya daripada bahagian kemasukan Prasiswa Swazah UPM akan bersama-sama para penonton bersiaran secara langsung daripada UPM dalam program Jom Masuk UPM. Terlebih dahulu pihak UPM ingin merakapkan jutaan terima kasih kepada pihak BKPA kerana menganjurkan program yang sangat bermakna khususnya kepada adik-adik yang pastinya sedang membuat pilihan program dan universiti untuk melanjutkan pengajian nanti. Kepada adik-adik yang sedang menduduki peperiksaan SPM dan STPM, kita sama-sama berdoa agar dipermudahkan segala urusan adik-adik dan diberi kejayaan yang cemerlang insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita ada tetamu khas, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Rosdi Wah, Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa, bahagian kemasukan dan bahagian urus tadbir akademik UPM. Terima kasih Datuk dan selamat datang. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah baik. Semalam dengar cerita Datuk pergi jogging di Bukit Expo. So berapa kilometer kat Doktor? Tak adalah jogging, jalan-jalan je, adalah lepas 9 kilometer. Alhamdulillah. Apa hadiah Bukit Expo Datuk? Oh, ini yang istimewa dengan UPM. Kita ada Bukit Expo, satu kawasan yang menarik dari sudut alam sekitaran, dari sudut kampus hijau, yang mana kita boleh, bagi yang bird watching boleh tengok bird watching, bagi yang ingin berjogging, berjalan kaki boleh berjalan kaki atau jogging di sekitar Tasik dan sebagainya. Sambil-sambil itu boleh lihat KLIA Transit lalu lalang saya rasa setiap 15 minit ataupun 20 minit yang merentas kampus UPM. Dusun kita macam mana Dok? Dusun kita sekarang ni bukan musim buah tapi adalah bolehlah lihat bagi siapa yang tak pernah tengok pokok durian, duk tengok durian saja, tapi nak tengok pokok durian macam mana, boleh datang ke UPM. Okey, sangat indah tu UPM ya. Baiklah para penonton sekalian, sebelum kita mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh Baginda Datuk, jom kita tonton UPM, video UPM terlebih dahulu.
Baiklah, untuk makluman semua, tahun ini UPM akan menyambut Jubli Emas sempena 50 tahun UPM. Jadi dalam tempoh 50 tahun, UPM telah banyak mencatat kejayaan cemerlang di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Jadi terima kasih kepada barisan kepimpinan pengurusan UPM, pegawai-pegawai akademik, pegawai-pegawai PNP, bukan akademik, kumpulan pelaksana, pelajar-pelajar, alumni dan masyarakat yang menyumbangkan banyak kejayaan kepada UPM. Semoga UPM terus cemerlang di masa hadapan. Jadi Datuk, tanpa melengahkan masa, dengan sukacitanya saya menjemput Yang Berbahagia Datuk untuk memberikan taklimat berkaitan program-program yang ditawarkan oleh UPM. Jadi saya pasti para penonton tertunggu-tunggu apa istimewaan UPM. Jadi dengan semuanya saya memberikan Datuk. Terima kasih Tuan Haji Nasrul Yahya, Ketua Bahagian Kemasukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua penonton yang bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya maka dapatlah kita bersama-sama bersiaran dalam rancangan taklimat kemasukan ke UPM untuk sesi 2021-2022. Seperti yang orang tua-tua cakap, tak kenal maka tak cinta. Maka saya ingin untuk menceritakan sedikit tentang sejarah UPM. UPM sebenarnya sejarahnya kalau kita trace bermula pada tahun 1931 sebagai Sekolah Pertanian Malaya di bawah pemerintahan British. Kemudian selepas Perang Dunia Kedua 1947, Sekolah Pertanian Malaya telah dinaik tarafkan kepada Kolej Pertanian Malaya. Dan setelah kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, ekonomi Malaysia pada masa itu antara yang terpenting adalah selain daripada biji adalah pertanian, melalui ketah dan sebagainya. Dan pada akhir dekad 1960-an, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, Tun Abdul Razak, telah mengumumkan bahawa telah sampai masanya untuk negara kita mempunyai sebuah universiti yang memberi fokus kepada bidang pertanian, kerana sebelum itu negara kita menghantar para pelajar ke luar negara untuk mendalami ilmu dan teknologi pertanian yang merupakan salah satu sektor ekonomi yang terpenting bagi negara kita. Dan dengan itu pada tahun 1971 maka lahirlah universiti baru, iaitu Universiti Pertanian Malaysia, hasil gabungan daripada Sekolah Pertanian Malaya dengan Fakulti Fakulti Pertanian Universiti Malaya. Dan pada tahun 1971 program akademik untuk UPM belum dimulakan kerana itu merupakan transisi untuk pelajar-pelajar Kolej Pertanian Malaya menamatkan pengajian, dan program akademik hanya dimulakan pada tahun 1973 untuk Universiti Pertanian Malaysia. Universiti Pertanian Malaysia semasa penubuhannya terdiri daripada 3 buah fakulti asas, iaitu Fakulti Pertanian, Fakulti Perhutanan dan juga Fakulti Kedoktoran Veterina dan Sains Peternakan. Di samping ada pusat-pusat yang memberikan sokongan seperti sains dan sebagainya. Dan Universiti Pertanian Malaysia terus berkembang, dan sehingga kini kita mempunyai terkati bukan sahaja dalam bidang pertanian, tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti kejuruteraan,
sains komputer dan teknologi maklumat, komunikasi serta perubatan, dan menyebabkan pada tahun 1997 kerajaan ketika itu di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir merasakan tibalah masanya untuk kita jenamakan UPM untuk supaya lebih mencerminkan bidang-bidang pengajian yang terdapat di universiti tersebut. Dan pada tahun itu nama UPM telah ditukar kepada Universiti Putra Malaysia, dan UPM masih mengekalkan akronimnya UPM. Putra diambil sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yang amat berhormat yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan kini UPM mempunyai dua buah kampus, iaitu di kampus Serdang dan juga di kampus Bintulu. Dan UPM mempunyai visi untuk menjadi sebuah universiti yang berreputasi antarabangsa dengan misi memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu. Dan bidang tumpuan UPM ataupun bidang niche adalah pertanian, sebagaimana yang telah kita tengok dalam video korporat tadi. Dan UPM, Trust UPM adalah berilmu berbakti, yang merupakan moto UPM dengan tagline pertanian, inovasi dan juga kehidupan. Dan sedikit tentang fakta ringkas UPM. UPM merupakan salah sebuah universiti awam yang terkemuka di UPM dalam bidang berbagai disiplin, dan telah diberikan status universiti penyelidikan pada tahun 2006 dan telah dianugerahkan status swaakreditasi pada tahun 2010. Dan universiti UPM juga telah dianugerahkan status universiti berautonomi pada tahun 2012. Dan UPM merupakan universiti yang besar dari sudut keluasan bagi sebuah kampus, iaitu UPM mempunyai 3,000 hektar kulasan, terletak dalam lingkungan 30 minit ke Kuala Lumpur, bersebelahan Putrajaya dan tidak jauh daripada KLIA. Dan UPM mempunyai menawarkan 157 program ijazah daripada oleh 16 fakulti, 11 institut, 2 sekolah dan juga 1 akademi. UPM mempunyai hampir 4,000 staf dan lebih 28,000 pelajar di peringkat pra-siswazah dan juga pasca siswazah. Dan kita juga mempunyai pelajar antarabangsa yang datang daripada lebih 80 buah negara. Dan dari segi kekuatan staf akademik, UPM mempunyai 1,800 tenaga pengajar atau pembisyarah. Dan UPM juga menggalakkan program pertukaran pelajar. Contohnya pada tahun 2019 UPM mempunyai 1,581 pelajar mobiliti ke UPM, dan UPM menghantar 1,659 pelajar UPM ke luar negara untuk mengikuti mobiliti. Dan sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini, kita ada 15 fakulti yang sebahagian daripadanya merupakan fakulti yang berasaskan kepada pertanian. Dan kita juga mempunyai 11 buah institut, 2 sekolah dan juga 3 pusat kecemerlangan pengajian tinggi, Institut Biosains, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan, serta Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan. Dan dari segi kedudukan, dari segi kualiti program akademik yang ditawarkan oleh UPM, kita mendapat
pengiktirafan ataupun akreditasi di peringkat antarabangsa bagi sebahagian daripada program pengajian yang ditawarkan. Contohnya, kita mempunyai UPM merupakan universiti yang pertama di Malaysia yang mendapatkan pengiktirafan AACSB atau nama penuhnya adalah Association of Advanced Collegiate School of Business, yang kita dapatkan untuk semua program-program pra-istiadah dan pasca-istiadah yang ditawarkan oleh Sekolah Perniagaan dan Ekonomi serta di peringkat pasca istiadah. UPM juga mendapat pengiktirafan ataupun akreditasi daripada Royal Society of Chemistry UK bagi 3 program pra-istiadah yang ditawarkan oleh Fakulti Sains dalam bidang kimia, meliputi Bachelor Science Kimia, Bachelor Science Kimia Petroleum dan juga Bachelor Science Kimia Industri. Dan semua program kejuruteraan di UPM, iaitu 8 program Bachelor, mendapat pengiktirafan daripada International Engineering Alliance di bawah Washington Accord. Dan seterusnya, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan juga telah berjaya mendapat pengiktirafan daripada Institute of Biomedical Science United Kingdom yang memberi akreditasi kepada program Bachelor Sains Bioperubatan. Selain daripada itu, UPM juga mendapat akreditasi daripada The Institution of Environmental Science untuk program-program yang ditawarkan dalam bidang persekitaran, iaitu Master of Environment, Bachelor of Environmental Management, Bachelor of Environmental Science dan Technology. Dan kita juga mendapat pengiktirafan daripada Chartered Institute of Commonwealth Health, daripada Chartered Institute of Environmental Health untuk program Bachelor of Science, Bachelor Science dalam bidang persekitaran pekerjaan, dan pengiktirafan IFT bagi program Bachelor Science, juga untuk Bachelor Science persekitaran pekerjaan. Dan dari segi kedudukan antarabangsa, UPM kini merupakan universiti yang ke-132 terbaik di dunia menerusi QS World Ranking University 2020, dan universiti yang ke-28 terbaik di peringkat Asia dalam QS Asia Ranking University 2021, dan tempat ke-10 dalam QS World University Ranking bagi top 50 under 50, iaitu universiti yang berumur di bawah 50 tahun, sebab dia mengambil kira umur UPM bukan pada tahun 1931 tapi daripada tahun 1971. Untuk top 200 subjek, kita mempunyai 12 bidang yang tersenarai sebagai top 200 subjek dalam World University Rankings. Dan di samping itu, kita juga mendapat pengiktirafan, iaitu tempat ke-42 universiti terbaik dalam bidang pertanian di bawah Best Global Universities dalam US News Ranking. Dan untuk Green Metric, kita mendapat tempat 28 di peringkat dunia dan 1 di tempat yang pertama di Malaysia. Dan untuk THE, kita mendapat tempat 106 dan 145 bagi bidang-bidang yang berkaitan. Dan okey, saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada program Asasi Sains, iaitu kita ada satu program Asasi Sains. Di samping program Asasi Sains, kita ada program diploma sebanyak 8 program
80 program di peringkat bachelor. Program pasca siswazah kita ada 62 program. Untuk program secara kerja khusus, untuk masa secara pendidikan ada 3 program, iaitu Master of Science, Master of Arts ataupun Master Sastra, dan juga PhD meliputi 289 bidang. Dan kita ada juga program Master Cara Pendidikan untuk cara kerja khusus, satu program. Dan seterusnya untuk program ditawarkan oleh UPM bagi lepasan SPM, kita ada 2 jenis program, iaitu satu di peringkat asasi Sains Pertanian UPM Serdang. Satu lagi adalah program diploma, yang mana kita mempunyai 8 program diploma di luar kampus Bintulu Sarawak. Untuk program asasi Sains Pertanian, tempoh pengajiannya mengambil masa setahun ataupun 2 semester. Penempatan adalah di kampus Serdang, Selangor, dan semua pelajar akan menginap di kampus di Kolej Kediaman UPM. Dan untuk program asasi Sains Pertanian terbuka kepada kategori A sahaja, iaitu SPM tahun 2020, serta memenuhi syarat khas program, syarat am dan syarat khas, iaitu mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam 5 daripada mata pelajaran berikut: biologi, chemistry, mathematics, additional mathematics, fizik dan pertanian. Ini 5 daripada mata pelajaran yang telah disenaraikan di sini, dan sekurang-kurangnya mendapat grade C campur dalam mata pelajaran bahasa Inggeris pada peringkat SPM. Dan pelajar asasi Sains Pertanian perlu mengikuti program pengajian selama setahun dengan mengambil sebanyak 56 jam kredit yang merangkumi khusus sains asasi, biologi, kimia dan fizik, matematik, bahasa Inggeris serta kursus dalam bidang pertanian. Dan pada setiap semester mereka akan akan mengandungi 6 mata pelajaran, dan setiap pelajar wajib lulus semua mata pelajaran yang disediakan sepanjang pengajian. Selain daripada saya ingin menarik perhatian kepada tuan-tuan kepada yuran pengajian dan penginapan program, yang mana untuk semester pertama, pelajar asasi Sains Pertanian akan dikenakan yuran sebanyak 1,441.50 sen. Semester kedua 1,144.50 sen. Jumlah RM2,586. So dalam semester pertama lebih kurang RM1,400, dan semester kedua lebih kurang RM1,100. Dan kadar yuran ni termasuk penginapan. Jadi kadar yuran yang dikenakan amatlah berpatutan. Dan semua bayaran adalah mengikut kadar UPM yang ditetapkan dan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Dan yuran yang dikenakan termasuk juga yuran penginapan, Kolej Pertanian dan juga ujian muat. UPM akan buat penyusunan lah untuk pelajar-pelajar menuruti ujian muat, kerana muat merupakan salah satu daripada syarat masuk yang diperlukan untuk program bachelor. Dan untuk program diploma, kita ada 8 program diploma. Sebelum ni kita ada 7. Tahun ni kita tawarkan satu program yang terbaru lah, iaitu Diploma Sains Komputer di UPM Bintulu. Semua program dijalankan di kampus Bintulu Sarawak, meliputi Diploma Pertanian, Diploma Perhutanan, Diploma Perikanan, Diploma Pengurusan Peladangan Makanan, Diploma Perniagaan Tani, Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan, Diploma Kejuruteraan
dan diploma sains komputer yang saya sebutkan tadi, dan tempohnya adalah berbeza antara 2 hingga 3 tahun. Dan untuk syarat kemasukan program diploma, kelayakan juga adalah minimum SPM kategori A, SPM 2020. Kelayakan minimum untuk kategori B iaitu SPM yang diambil pada tahun 2019 atau 2018. Bermakna kalau asasi SPM pertanian, kita hanya ada kategori A. Tetapi untuk diploma, kita ada kategori A dan juga kategori B, iaitu mana-mana pelajar yang terlepas untuk memohon yang mengambil SPM pada tahun 2019 atau 2018 masih layak untuk memohon program diploma UPM. Dan syarat universiti adalah mempunyai sijil pelajaran Malaysia SPM setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian grade C, termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. Dan syarat khas program pula adalah bergantung kepada program. Untuk aliran sains dan sastra bagi program diploma pertanian, diploma perhutanan, diploma pengurusan peladangan makanan dan diploma perniagaan tani, calon hendaklah mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran matematik, biologi atau sains, dan 2 daripada mata pelajaran berikut iaitu fizik, chemistry, pertanian, additional mathematics, additional science, sejarah ataupun geografi. Jadi bermakna okey. Dan ada lagi untuk pilihan subjek sains dan teknikal, ekonomi, sains komputer, pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan awam, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, asas kelestarian, grafik komunikasi teknikal ataupun lukisan kejuruteraan, perniagaan, prinsip perkawanan, pengajian keusahawanan, tanaman makanan, landscape dan nursery, aquaculture dan haiwan rekreasi, dan mendapat sekurang-kurangnya grade E dalam mata pelajaran bahasa Inggeris pada peringkat SPM. Jadi maknanya ada banyak pilihan selain pada matematik, biologi, ada banyak pilihan untuk 2 lagi mata pelajaran. Okey, bagi program diploma pertanian dan diploma kesihatan haiwan dan peternakan, untuk calon aliran sains, calon adalah mendapat grade C dalam mata pelajaran matematik dan biologi, dan 2 daripada mata pelajaran yang disenaraikan iaitu fizik, chemistry, pertanian, additional mathematics, sejarah ataupun geografi, sains, technical yang berkaitan, boleh satu saja iaitu ekonomi, sains komputer, pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan awam, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, asas kelestarian, grafik komunikasi teknikal ataupun lukisan kejuruteraan, perniagaan, prinsip perkawanan, pengajian keusahawanan, tanaman makanan, landscape dan nursery, serta aquaculture dan haiwan rekreasi, dan mendapat sekurang-kurangnya grade E dalam mata pelajaran bahasa Inggeris di peringkat SPM. Untuk diploma kejuruteraan pertanian, ini terbuka kepada aliran sains, iaitu mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran matematik, biologi atau fizik, dan 2 daripada mata pelajaran berikut iaitu fizik atau biologi, chemistry, pertanian, additional mathematics, grafik komunikasi teknikal, lukisan kejuruteraan, sejarah ataupun geografi. Bagi subjek sains dan teknikal boleh pilih 1 iaitu ekonomi, sains komputer, pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan awam, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, asas kelestarian, perniagaan, prinsip perkawanan, pengajian keusahawanan, tanaman makanan, landscape dan nursery, serta aquaculture dan haiwan rekreasi,
dan mendapat sekurang-kurangnya grade E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM. Untuk program Diploma Sains Komputer, daripada dia terbuka kepada aliran Sains dan Sastra, mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran Matematik, dan 3 daripada mata pelajaran berikut, iaitu Fizik, Chemistry, Additional Mathematics, Additional Science, Sains Komputer, dan subjek sains. Untuk subjek sains dan teknikal berkaitan, pilih satu saja. Ekonomi, pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan awam, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, asas kelestarian lukisan kejuruteraan, grafik komunikasi teknikal, perniagaan, prinsip perkawanan dan juga pengajian keusahawanan. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM. Selepas pelajar menamatkan program asasi dan diploma, mereka boleh memohon ke program UPM di peringkat bachelor. Untuk lepasan program asasi sains pertanian, mereka akan melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pada awal Oktober pada tahun berikutnya dengan mengikuti salah satu daripada program di peringkat ijazah di UPM sahaja, tertakluk kepada syarat khas program. Manakala lepasan diploma, boleh memohon untuk melanjutkan pengajian di UPM ataupun di universiti awam yang lain. Okey, sekarang saya ingin menarik perhatian para penonton sekalian kepada program yang ditawarkan oleh UPM bagi lepasan STPM dan staraf. UPM mempunyai 79 program bachelor yang ditawarkan di UPM Serdang dan 5 program bachelor yang ditawarkan di UPM Kampus Bintulu. Untuk program bachelor, kita ada 49 program yang terbuka kepada calon aliran sains, 6 program yang terbuka kepada calon aliran sastra, dan 25 program yang terbuka kepada calon aliran sains dan sastra. Dan selain itu, daripada 80 program yang kita tawarkan, 58 merupakan program yang tiada temuduga, iaitu bergantung kepada kelayakan akademik semata-mata, iaitu contohnya Bachelor Kejuruteraan Awam dan Kepujian. Manakala ada 10 program bertemu duga, iaitu program pendidikan, contohnya Bachelor Sains Fizik dengan pendidikan Kepujian, Bachelor Pendidikan TESOL, Bachelor Pendidikan pengajar bahasa Melayu sebagai pengajar bahasa Melayu, Bachelor pendidikan jasmani dan sebagainya lah. Dan kita ada 12 program bertemu duga bukan pendidikan. Contohnya adalah doktor perubatan veterina. Dan untuk program bachelor, kita mempunyai syarat khas dan juga syarat am serta syarat khas program. Syarat khas, setiap program mempunyai syarat khas yang boleh dirujuk di URL https smp.upm.edu.my/promosi atau panduan dalam aplikasi mobile UPU Pocket yang boleh dimuat turun daripada Google Store. Dan ini daripada program daripada Fakulti Pertanian yang merupakan antara fakulti yang terawal yang ditubuhkan di UPM. Mempunyai 6 program, 6 program, iaitu satu program terbuka kepada aliran sastra dan sains, dan 5 program terbuka kepada aliran sains sahaja. Okey, yang aliran sains kita ada Bachelor Sains Pertanian dengan Kepujian, Bachelor Sains Horticulture dengan Kepujian, Bachelor Sains Pengurusan Peladangan dengan Kepujian, Bachelor Sains Aquaculture dengan Kepujian, dan Bachelor Sains Pertanian Ternakan dengan Kepujian, di mana ada 2 program merupakan program yang bertemu duga yang bertanda hash. Dan untuk aliran sastra dan sains,
kami menawarkan program Bachelor Sains Pertanian dengan kepujian. Bachelor Sains Pertanian, Perniagaan Tani dengan kepujian. Fakulti yang kedua adalah Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar. Fakulti ini fakulti yang baru bergabung untuk mendapatkan ataupun memperkasakan daya sinergi antara Fakulti Perhutanan dan Fakulti Pengajian Alam Sekitar, dan kita gabung menjadi Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar. Banyak tempat-tempat menarik di bawah kelolaan fakulti ini yang tuan-tuan boleh tengok dalam gambar yang berkenaan. Dan fakulti ini ada 5 program, yang mana 3 terbuka kepada aliran sains, iaitu Bachelor Sains Perhutanan dengan kepujian, Bachelor Sains dan Teknologi Kayu dengan kepujian, Bachelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar dengan kepujian. Manakala untuk aliran sains dan aliran sastra, ada 2 program yang boleh dipohon, iaitu Bachelor Pengurusan Alam Sekitar dengan kepujian dan Bachelor Sains Taman dan Rekreasi dengan kepujian. Fakulti yang ketiga ini merupakan 3 fakulti asas semasa perubahan UPM. Fakulti Perubatan Veterina yang ditukar namanya daripada Fakulti Perubatan Fakulti Veterina dan Sains Peternakan. Fakulti Kedokteran Veterina dan Sains Peternakan merupakan nama asal fakulti ini dan telah diubah kepada Fakulti Perubatan Veterina. Hanya ada 1 program, iaitu program yang bertemu juga, iaitu Doktor Perubatan Veterina, yang terbuka hanya kepada aliran sains. Dan saya suka maklumkan di sini bahawa Fakulti Perubatan Veterina merupakan satu-satunya fakulti ataupun UPM merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang mempunyai hospital veterina. Ini merupakan satu perkara penting untuk kemajuan pengajaran dan juga pendidikan dalam bidang veterina. Dan seterusnya kita ke Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Dulunya dikenali dengan nama Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Ini merupakan sekolah perniagaan dan ekonomi yang pertama di Malaysia yang mendapat akreditasi daripada AACSB, Association of Advanced Collegiate School of Business. Dan fakulti ini sekolah ini menawarkan 3 program, iaitu program Bachelor Ekonomi dengan kepujian, Bachelor Perkawanan dan juga Bachelor Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian, yang terbuka kepada calon daripada aliran sastra dan juga aliran sains. Dan saya suka menyatakan di sini bahawa program Bachelor Perkawanan dan juga Bachelor Bachelor Pentadbiran Perniagaan merupakan antara top 10 pilihan pelajar pada tahun 2020. Seterusnya kita ke Fakulti Pengajian Pendidikan. Fakulti ini mempunyai banyak program yang bertemu duga, kecuali 1 saja. Semua program pendidikan mempunyai temu duga dan terbuka kepada pelajar daripada aliran sains dan juga aliran sastra. Yang pertama, Bachelor Sains Pembangunan Sumber Manusia dengan kepujian. Program ini juga tersenarai dalam top 10 pilihan pelajar 2020 kemasukan UPU. Dan manakala program-program pendidikan adalah Bachelor Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani dengan kepujian, Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dengan kepujian, Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian, Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dengan kepujian, Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga dengan kepujian, Bachelor Pendidikan Sains Pertanian dan kepujian, dan juga Bachelor Counselling dengan kepujian. Semua ni program yang bertemu duga. Seterusnya saya ingin memperkenalkan program di bawah kelolaan Fakulti Kejuruteraan. Ada 8 program
iaitu program Bachelor Kejuruteraan Awam dengan kepujian, program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan kepujian, program Kejuruteraan Kimia dengan kepujian, program Bachelor Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem dengan kepujian, program Bachelor Kejuruteraan Mechanical dengan kepujian, program Bachelor Kejuruteraan Aerokangsa dengan kepujian, program Kejuruteraan Proses dan Makanan dengan kepujian, program Bachelor Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi dengan kepujian. Ini terbuka hanya untuk pelajar-pelajar daripada aliran sains. Dan tuan-tuan boleh lihat di situ fakulti kejuruteraan yang tersergam indah di depan tasik seperti yang dipaparkan tadi. Dan seterusnya fakulti sains dan teknologi makanan. Fakulti ini menawarkan 4 program yang terbuka hanya kepada pelajar daripada aliran sains, iaitu Bachelor Sains dan Teknologi Makanan dengan kepujian, Bachelor Sains Pengajian Makanan dengan kepujian, Bachelor Sains Operasi Pembuatan Makanan dengan kepujian, Bachelor Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan kepujian. Seterusnya kita ke fakulti sains. Fakulti ini menawarkan banyak program, 13 program, antaranya yang mempunyai temuruga. Yang pertama, Bachelor Sains Kimia dengan kepujian, Bachelor Sains Kimia Perindustrian dengan kepujian, Bachelor Sains Kimia Petroleum dengan kepujian. Ketiga-tiga ini mendapat akreditasi daripada antarabangsa yang saya sebut tadi, daripada UK. Seterusnya kita ada Bachelor Sains dalam Sains Bahan dengan kepujian, Bachelor Sains dalam Sains Instrumentasi dengan kepujian, Bachelor Sains Biologi dengan pendidikan kepujian, ni program yang mempunyai temuruga, Bachelor Sains Fizik dengan pendidikan kepujian, juga program yang mempunyai temuruga, Bachelor Sains Kimia dengan pendidikan kepujian, juga program yang mempunyai temuruga, Bachelor Sains Matematik dengan pendidikan kepujian, juga merupakan program yang ada temuruga. Dan seterusnya kita ada 4 lagi program, iaitu Bachelor Sains Biologi dengan kepujian, Bachelor Sains Matematik dengan kepujian, Bachelor Sains Statistik dengan kepujian, serta Bachelor Sains Fizik dengan kepujian. Seterusnya kita ke Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Fakulti ini mempunyai 9 program yang terbuka kepada pelajar aliran sastra dan juga aliran sastra dan aliran sains. Untuk aliran sastra dan aliran sains, kita ada Bachelor Komunikasi dengan kepujian, Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan kepujian, serta Bachelor Sastra Kesusastraan Inggeris dengan kepujian. Manakala untuk aliran sastra sahaja, fakulti ini menawarkan program Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu dengan kepujian, Bachelor Sastra Kesusastraan Melayu dengan kepujian, Bachelor Sastra Pengajian Bahasa Cina dengan kepujian. Program ini merupakan program yang ada temuruga. Bachelor Sastra Bahasa Arab dengan kepujian, Bachelor Sastra Pengajian Bahasa Perancis dengan kepujian, dan Bachelor Sastra Pengajian Bahasa Jerman dengan kepujian. Seterusnya kita ke Fakulti Ekologi Manusia. Fakulti ini menawarkan 5 program yang terbuka kepada calon-calon daripada aliran sastra dan juga aliran sains. Itu Bachelor Muzik dengan kepujian. Program ini mempunyai temuruga. Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan kepujian, Bachelor Pengajian Pengguna dengan kepujian, Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan pengurusan kepujian, Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan teknologi maklumat kepujian. Seterusnya kita ke Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.
Fakulti ini antara fakulti yang terbesar di UPM dan mempunyai 6 program, iaitu Doktor Perubatan yang mempunyai temuduga, Bachelor Kejururawatan dengan Kepujian juga mempunyai temuduga, Bachelor Sains Dietetik dengan Kepujian juga merupakan program yang mempunyai temuduga. Dan 3 lagi program yang tidak ada temuduga adalah Bachelor Sains Perubatan dengan Bachelor Sains Bioperubatan dengan Kepujian, Bachelor Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dengan Kepujian, dan Bachelor Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dengan Kepujian. Seterusnya kita ke Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. Fakulti ini mempunyai 3 program yang ditawarkan kepada pelajar daripada aliran sains dan juga aliran sastra, iaitu Bachelor Sains Seni Bina Landscape dengan Kepujian, Bachelor Sains Seni Bina dengan Kepujian, Bachelor Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian. Ketiga-tiga program ini mempunyai temuduga. Dan seterusnya, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Ada 4 program yang ditawarkan oleh fakulti ini yang terbuka kepada calon-calon daripada aliran sains, iaitu Bachelor Sains Komputer, Sistem Komputer dengan Kepujian, Bachelor Sains Komputer Multimedia dengan Kepujian, Bachelor Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian, dan Bachelor Sains Komputer Rangkaian Komputer dengan Kepujian. Seterusnya, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul. Fakulti ini mempunyai 4 program yang terbuka kepada aliran sains, iaitu yang pertama, Bachelor Sains Bioteknologi dengan Kepujian, Bachelor Sains Biokimia dengan Kepujian, Bachelor Sains Microbiologi dengan Kepujian, dan Bachelor Sains Biologi Sel dan Molekul dengan Kepujian. Seterusnya kita ke Sarawak. Kita ke kampus Bintulu Sarawak. Kita ke Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains yang menawarkan 2 program, iaitu program Bachelor Sains Pembangunan dengan Pengurusan yang merupakan program duplikasi dengan UPM Serdang, dan program yang Bachelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian yang juga merupakan program duplikasi. Program Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian terbuka kepada pelajar daripada aliran sains dan juga aliran sastra, manakala Bachelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian terbuka hanya untuk pelajar daripada aliran sains. Kita juga ada satu lagi fakulti di UPM Bintulu, iaitu Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan yang menawarkan program Bachelor Sains Perhutanan dengan Kepujian. Ini merupakan program yang duplikasi dengan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM Serdang. Program yang ditawarkan oleh UPM Kampus Bintulu di bawah Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan ini menjurus kepada option pelanangan hutan. Program kedua adalah Bachelor Science Aquaculture dengan Kepujian, juga merupakan program duplikasi dengan Fakulti Pertanian UPM Serdang. Dan yang ketiga adalah program Bachelor Science Bioindustri dengan Kepujian. Ketiga-tiga program ini terbuka hanya untuk pelajar daripada aliran sains. So, saya suka menekankan sedikit tentang aktiviti antarabangsa ataupun kolaborasi antarabangsa dengan universiti luar negara. UPM berhasrat untuk pelajar-pelajar UPM mendapat peluang melalui pengalaman pembelajaran di luar negara melalui program-program mobility. Dari itu kita dapat dilihat di sini. Contohnya pada tahun 2019, lebih dari 1,500 pelajar inbound antarabangsa datang daripada 59 negara ke UPM
dan lebih daripada 1,600 pelajar UPM telah keluar negara ke 41 negara untuk mengikuti program Mobility Outbound. Dan kita percaya melalui program Mobility ini, ia bukan sahaja dapat memberikan pengalaman tambahan kepada pelajar, tapi juga dapat memberikan keyakinan dan juga ada international outlook di kalangan pelajar UPM. Mereka dapat berinteraksi dan bergaul dengan pelajar-pelajar antarabangsa yang merupakan pengalaman yang amat bernilai untuk membina kemahiran insaniah di kalangan pelajar yang berkenaan. Setakat ini UPM mempunyai 120,000 alumni dan terus berkembang yang telah menamatkan pengajian UPM sejak dari awal lagi. Dan untuk memohon kemasukan ke program UPM bagi semester pertama sesi akademik 2021-2022, calon perlu mengemukakan permohonan melalui sistem UPU online sahaja di laman web https upu.mohe.gov.my tanpa perlu ada nombor PIN seperti mana tahun yang lepas. Dan calon-calon yang berminat juga dialu-alukan untuk menghubungi kami kalau ada apa-apa persoalan yang boleh diajukan kepada email akd@upm.edu.my, dan juga boleh melayari laman web UPM www.academic.upm.edu.my atau juga smp.upu.edu.my/promosi untuk mengetahui syarat masuk ke program dengan lebih mendalam. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menelefon di nombor telefon yang tertera tadi. Dan satu lagi yang menarik lah, menarik kadang-kadang benda ni penting juga untuk pelajar-pelajar bersenggang di hujung minggu apabila ada masa. Terdapat beberapa tempat yang menarik di sekitar UPM yang boleh ditonton di sini. Yang pertama, kita berdekatan dengan kompleks sukan Bukit Jalil di Serdang, dan kita juga ada SISPEC ataupun Sultan Idris Shah Forestry Center, Forestry Education Center, yang merupakan hutan pendidikan UPM, lebih kurang 15-16 km daripada kampus Serdang, dan ada kawasan Blue Lagoon lah yang boleh di situ, yang dapat dilihat oleh dari tuan-tuan dan puan-puan. Sangat menarik. Dan kita juga berdekatan dengan Putrajaya, itu ada Masjid Putra di situ, dan Tasik Putrajaya. Dan untuk shopping, UPM hanya perlu lintas jalan saja untuk ke IOI City Mall. Bukan jauh, hanya lintas jalan saja daripada pusat komputer UPM. Dan juga kita ada MINDS. MINDS ni merupakan pusat membeli belah untuk komunikasi lah, handphone, komputer, antara yang terbesar lah di Klang Valley ni selepas kat Sungai Wang, apa nama? Loyat Plaza. Dan di bawah tu kami paparkan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang nak merasai sate kajang original, boleh pergi kajang yang tidak jauh daripada UPM. Dan seterusnya, jangan lupa untuk melayari laman web yang telah dipaparkan tadi, URL-nya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada tuan-puan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa dengan kami pada pagi ini untuk mengetahui sedikit sebanyak maklumat yang kami jangka memberi manfaat kepada tuan-puan dan puan-puan yang berminat dan yang teruja untuk melanjutkan pengajian
ke UPM mulai sesi 20, 21, 20, 22. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk di atas penerangan berkaitan dengan program-program yang ditawarkan oleh UPM. Jadi kita ada 8 program diploma yang ditawarkan di Bintulu, 1 program asasi di Serdang, asasi sains pertanian, dan 80 program bachelor di mana 79 ditawarkan di kampus Serdang dan 5 di kampus Bintulu, Sarawak. Jadi Alhamdulillah banyak program-program yang ditawarkan oleh UPM yang saya rasa boleh menjadi pilihan kepada calon-calon. Ya. Seterusnya kita akan membaca pertanyaan daripada penonton-penonton. Jadi antaranya Datuk ya, pertanyaan daripada Encik Amirul. Amirul, pelajar diploma di universiti lain tak boleh mohon ke UPM ke? Oh, itu persoalan dia. Pelajar daripada universiti lain tak boleh mohon UPM ke? Jadi kita pun tak tahu Amirul ni daripada bidang apa. Ya. Sebenarnya boleh, dia dalam kumpulan lepasan diploman dan setaraf. Ya. Sebab kita pun tak tahu bidang Amirul ni bidang apa, jadi saya tak boleh jawab. Okey, seterusnya saya lepasan diploma politek dan masa nak masuk ke UPM tidak ada dalam pilihan. Kenapa ya? Oh, okey. Saya lepasan diploma politek. Kemungkinan kod bidang tak NEC tu tak sama dengan semasa diploma. Ya. Okey. Seterusnya soalan yang lain tu, UPM ada second intake tak? Mungkin Datuk boleh jawab ni. Second intake ni bermaksud kita ada ini yang kalau yang pertama yang rayuan lah. Kalau kes rayuan, tetapi kalau second semester intake tu tidak ada lah. Okey, seterusnya ada soalan daripada tu dah. Okey, saya Siti Menteri tu. Okey. Daripada Syarifah Nazura. Pelajar asasi boleh memohon apa-apa khusus bachelor yang ditawarkan oleh UPM. Okey. Mungkin Datuk nak jawab ke? Boleh. Sebenarnya pelajar asasi boleh memohon semua program di UPM bergantung kepada keputusan PNJK mereka. Okey, yang saya ingin tambah ya tu ya. Pelajar-pelajar asasi ni boleh mohon 70 program sains yang ditawarkan oleh UPM ya. Sebab asasi ni adalah background sains, jadi dia kecuali tak boleh mohon 6 program sastra ya. 6 program sastra pelajar asasi tak boleh mohon. Yang lain boleh mohon, termasuklah program perubatan UPM ya. Program perubatan, program veterina, kejuruteraan dan sebagainya. Okey. Untuk soalan seterusnya daripada Azlina Ishak. Adakah hanya pelajar SPM aliran sains tulen sahaja yang boleh mohon asasi sains pertanian? Okey. Untuk makluman dari Azlina Ishak dan juga penonton-penonton di luar, asasi sains pertanian UPM ini dikhususkan khas untuk aliran sains sahaja. Ya. Aliran sains sahaja. Jadi pelajar-pelajar aliran sastra tidak boleh mohon lah, sebab ia ni aliran sains sahaja. Okey, seterusnya daripada Siu Hoi Yong. Sekiranya habis diploma komputer, adakah ada kredit transfer semasa masuk degree? Datuk jawab Datuk. Pelajar secara asasnya pelajar diploma yang masuk ke degree boleh mohon kredit transfer ataupun pembinaan kredit, tetapi ia bergantung kepada kesetaraan lah yang akan dibuat oleh pihak universiti.
ada 3 syarat lah. Yang pertama, kreditnya mestilah, yang pertama, persamaan kursus antara program diploma dengan bachelor tu 80% kurang-kurangnya. Yang kedua, kreditnya mesti sama ataupun sekurang-kurangnya sama. Yang ketiga, mestilah mendapat grade C campur ataupun C plus sekurang-kurangnya lah, ataupun grade yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh program di peringkat bachelor. Okey, terima kasih Datuk. Okey, seterusnya daripada Siti Suhaida Abdul Aziz. Bagaimana dikatakan kursus bertemu duga? Apakah penilaiannya? Okey, untuk makluman, program bertemu duga ada 2. Satu program bertemu duga pendidikan, satu adalah program bertemu duga bukan pendidikan. Untuk program berpendidikan, semua akan kena ditemu duga, sementara program yang bukan pendidikan, contohnya program perubatan veterina, perubatan, semuanya akan dilaksanakan secara temuduga, ya. Jadi penilaiannya, calon yang layak akan dipanggil temuduga, ya. Jadi temuduga oleh pihak fakulti berkenaan. Mungkin Datuk boleh tambah. Kalau temuduga ni, pertama kita akan melihat cut off point CGPA. Cut off point CGPA, katalah macam program veterina, cut off point dia 3.5. Jadi kita akan panggil semua pelajar-pelajar yang layak, yang mempunyai PNGK 3.5, dan kemudian mereka ni akan dinilai melalui sesi temuduga. Dan itu merupakanlah salah satu daripada input untuk fakulti membuat pilihan lah. Dan temuduga ni sangat penting lah bagi mereka yang layak ataupun yang mencapai cut off point yang berkenaan. Okey. Seterusnya saya rasa yang tu sama tadi, ya. Bidang apa yang boleh sambung selepas asasi sains pertanian. Okey, veterina setiap tahun berapakah pengambilannya? Okey, yang ini berkaitan dengan kota ni, Tok, ya. Untuk ijazah kedutaan veterina setiap tahun berapakah pengambilannya? Untuk kedokteran veterina kita ada 100 setiap tahun, dan ini merupakan program yang persaingannya tinggi lah, untuk program veterina, doktor perubatan veterina. Okey, ada lain ke tu? Okey. Okey, yang tu daripada Sofia Karim. UPM ada tawarkan tak kejuruteraan genetik? Kalau apakah saya syaratnya? Genetik tadi. Kejuruteraan genetik. Untuk peringkat genetik ni dia dah very specific dah. Kita ada program-program yang ada kaitan juga yang dekat di fakulti perubatan, tapi secara khususnya yang genetik ni kita tidak ada lah. Okey, seterusnya daripada Christine Joseph. UPM ada tawarkan ijazah untuk data science. Data science ni dalam bidang sains komputer lah. Okey. Seterusnya daripada Adriana Natasha, ada syarat untuk mengambil kos perakaunan. Syaratnya adalah syarat-syarat umum saja, dan kita tidak ada syarat khas sama ada temuduga, tak ada temuduga. Tapi program perakaunan di UPM ni merupakan program yang mempunyai persaingan yang tinggi lah, untuk seperti mana yang saya ada sebut tadi. Ini salah satu daripada program top 10 program di peringkat UPU pada tahun lepas. Okey, seterusnya saya lepasan STAM 2018, dan bila saya isi di bahagian STAM bukan semasa, tiada tahun 2018 di bahagian penentuan. Okey. Jadi mungkin tahun ini tiada tahun untuk 2018 ke? Okey. Okey, yang ni saya rasa mungkin tidak memenuhi syarat sebab dia dah ditapis peringkat awal. Ya. Jadi mungkin tak calon apa ni tak memenuhi syarat yang ditetapkan. Okey dah, baik Datuk, ya. Sebab kita saya rasa
last soalan yang terakhir. Okey. Selamat pagi, adakah peluang mendapatkan kursus profesional seperti perubatan diberi keutamaan bagi pelajar asasi? Okey, soalan daripada TC Ken. Adakah peluang mendapat kursus profesional seperti perubatan diberi keutamaan bagi pelajar asasi? Perubatan. Untuk program perubatan ataupun program profesional kepada calon-calon negeri asasi ni kita nak tahu juga sama ada asasi sains pertanian ataupun asasi daripada universiti-universiti lain. Untuk program program di UPM kita ada 3 saluran sebenarnya, iaitu saluran pertama adalah STPM, matrikulasi dan juga asasi daripada universiti awam yang lain. Seperti daripada UiTM. Kategori kedua adalah asasi daripada UPM sahaja, iaitu asasi sains pertanian, dan kategori ketiga adalah diploma dan setara. Jadi dia bergantung kepada kota yang telah kita tetapkan. Jadi semua pelajar asasi akan dinilai berdasarkan kepada CGPA dan juga penilaian temuduga yang dilaksanakan oleh Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan untuk program Doktor Perubatan Veterina. Kerana temuduga ni melihat dari segi keseluruhan aspek, bukan sahaja komunikasi tapi juga dari segi minat, dari segi aptitude dan sebagainya, untuk memastikan bahawa pelajar yang dipilih merupakan pelajar yang benar-benar sesuai, berkelayakan untuk mengikuti pengajian di peringkat Doktor Perubatan. Okey, baik Datuk ya. Memandangkan masa tidak mencemburui kita. Jadi baiklah, tampaknya kita dah sampai kepada penghujung program. Jadi saya bagi pihak UPM sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk, pihak BKPA, para pegawai daripada bagi kemasukan, seterusnya pada para penonton yang menjayakan program kita ya. Jadi mohon maaf dipinta sekiranya terdapat terkasar bicara semasa mengenai program ini dan masalah teknikal yang berlaku tadi. Jadi kepada adik-adik yang sedang memilih tu, jangan tunggu lama-lama. Pilihlah UPM sebagai pilihan pertama anda. Ya, semoga anda akan membina masa depan yang cemerlang bersama UPM. Sebelum itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Jom bersama-sama kita UPM dan we love UPM. Di varsity ini aku berdiri, melangkah mula dan terus berlari, mengejar visi, menggenggam misi. Puncak megah ingin ku tawani, dengan ilmu aku berbakti, julang tradisi, unggulkan varsity. Ayu selagi hati, katakan ini, we love UPM. Sentiasa di hati, kaulah inspirasi. Ayo berlari, menggapai visi, berilmu berbakti. Oh yeah, we love UPM, we love UPM. Sentiasa di hati, kaulah inspirasi. Ayo berlari, menggapai visi, berilmu berbakti. Di varsity ini aku berdiri, melangkah mula dan terus berlari, mengejar visi, menggenggam misi. Puncak megah ingin ku tawani, dengan ilmu aku berbakti, julang tradisi, unggulkan varsity.